Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid semua? Sihat? Saya harap awak semua sihat. InsyaAllah. Pada hari ini, Ustaz akan mengajak anda semua subjek ibadat darjah 2 dalam bab yang kedua, iaitu hadas kecil, di bawah tajuk adab-adab ketika membuang air. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita mulakan. Adab-adab ketika membuang air. Adab-adab ketika membuang air ini ada 20. Ikutkan sebenarnya lebih lagi, banyak lagi. Tapi untuk tahap kita anda semua, cukuplah kita belajar atau kita ketahui hanya 20 saja adab-adabnya. Yang pertama ialah dilarang membawa Al-Quran atau ayat Al-Quran. Sebab Al-Quran ni adalah kalamullah, kata-kata daripada Allah Subhanahu Taala. Jadinya kalamullah ni adalah suatu benda yang mulia. Datang benda yang datang daripada Allah Subhanahu Taala. Jadinya dianggap benda yang mulia. Jadinya dia tak layak masuk ke tempat yang kotor seperti tandas. Yang kedua, dilarang membawa tulisan nama Allah. Tulisan nama Allah ni pun adalah satu nama yang mulia. Tak boleh bawa masuk ke dalam tandas. Nama Allah pun kita tak boleh masuk ke dalam tandas, apatah lagi Al-Quran. Yang ketiga, menutup kepala. Sebelum kita nak masuk tandas, sebenarnya kita kena tutup kepala kita. Tutup kepala kita. Tutup kepala ni contohnya kita boleh tutup dengan kita memakai kopiah. Pakai kopiah. Pakai kopiah. Kalau tak ada kopiah, boleh pakai songkok. Kalau tak ada songkok, boleh gunakan sapu tangan. Kain ke apa ke kan, letak atas kepala. Ataupun, kalau kita nak pakai cap ke, pakai topi ke, pun boleh. Yang penting, ianya bertujuan untuk menutup kepala. Yang keempat, membaca doa sebelum masuk tandas. Sebelum kita melangkah masuk ke dalam tandas tu, iaitu bermaksud kita ni dekat luar tandas lah. Luar tandas, kita kena baca doa sebelum masuk tandas. Doanya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Okey. Sebenarnya sebelum kita nak masuk tandas ni, kita kena minta perlindungan kepada Allah, supaya kita ni terhindar daripada gangguan syaitan. Sebab tandas ni adalah rumah syaitan. Kita doa dulu. Yang kelima ialah memakai alas kaki seperti selipar. Sebab apa? Tandas ni adalah tempat yang kotor. Walaupun hakikatnya kita dah bersihkan, kita jurus, kita dah berus, macam-macam sekalipun, tetap ianya dinamakan tandas. Dan tandas ni berfungsi sebagai untuk membuang najis. Jadinya kemungkinan walaupun kita dah bersihkan macam-macam sekalipun, mesti ada najis yang tersembunyi yang kita tak nampak. Dia kata kalau kita terpijak najis ni yang kita tak nampak, lalu kita keluar dari tandas, kita bawa najis tu dalam kuasa kita, dah
kromosom kita ni tidak suci lagi. Dah najis. Untuk elakkan benda tu berlaku, kita kena pakai alas kaki. Yang keenam, masuk dengan kaki kiri. Tandas ni masuk dengan kaki kiri tau. Sebab tandas ni adalah tempat yang kotor. Berbanding dengan tempat-tempat yang lain, tempat yang baik seperti rumah, sekolah, masjid, surau, itu kena masuk dengan kaki kanan. Tapi kalau tandas ni, berlainan, masuk dengan kaki kiri. Yang ketujuh, tandas hendaklah ditutup atau terhalang daripada pandangan awam, iaitu orang lain. Tandas ni mesti kena tutup. Sebab apa? Sebab tandas ni kebiasaannya tempat orang biasanya untuk membuka aurat. Jadinya memang kena tutup supaya kita ni aurat kita ni terjaga, tidak dilihat oleh orang lain. Tak ternampak ke kan. Sama ada sengaja atau sengaja, kena tutup itu tandas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengelakkan bau-bau yang tidak enak daripada tandas tu masuk ke dalam rumah kita. Lebih-lebih lagi kalau tandas tu dekat kawasan dapur, kawasan tempat makan. Kalau kita tak tutup tandas ni, habislah tempat dapur tu, tempat orang makan. Dah tak selera orang nak masak, nak makan. Sebab ada bau dari tandas tu masuk ke tempat kawasan tersebut. Yang seterusnya, yang ke-8, duduk mencangkung, iaitu bertinggung. Sunnah Nabi sebenarnya, Nabi ni kalau buang air, dia bercangkung. Dia bukan bercangkung je. Nabi cangkung ni, dia punya sunnah Nabi ni lain sikit tau. Dia cangkung, kaki kanan dia ni, dia berat ke bawah. Kaki kiri dia naik sikit. Dan badan ni bengkok ke kanan. Supaya stabil lah. Tahu tak? Saintis kaji segala sunnah Nabi ni. Apa yang Nabi buat ni. Saintis kaji. Rupanya badan kita ni kan ada usus. Ada usus lebih lagi kalau usus besar. Tempat yang kita nak saluran kita nak buang air besar. Bila cangkung ataupun badan kita sengit ke kanan, dia punya usus tu akan jadi tegak. Maka mudahlah seseorang tu kalau nak buang air besar, tegak lurus tu. Okay. Jadinya sunnah. Sunnah ni ada kebaikan. Tapi tak dihentikan lah. Zaman sekarang ni teknologi makin maju, makin banyak inovasi. Daripada tandas cangkung, wujudlah tandas duduk. Tandas duduk ni sebenarnya tak berapa elok sangat. Tak berapa elok, satu lagi dia tak ikut sunnah. Tapi kalau rumah awak tu dah ada tandas duduk, teruskan tandas duduk. Tapi kalau rumah awak tu ada tandas duduk, tandas cangkung, dia utamakanlah tandas cangkung. Macam itulah. Okay, yang seterusnya, yang ke-9. Berdeham 3 kali bagi lelaki. Ni tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, memang kena berdeham ketika buang air. Sebab ini berdasarkan hadis Nabi yang dikhabarkan daripada Ibn Abbas. Nabi ni ketika lalu kat dua kubur, Nabi tahu dua kubur tu sedang diseksa. Dan dikabarkan penghuni kubur tu dia buat dosa tak ada dah besar pun. Dosa yang dianggap boleh katakan remeh lah. Tapi boleh dikenakan azab kubur. Sebab apa? Kubur yang pertama tu Nabi beritahu dia buat dosa fitnah. So dia menebur fitnah. Dia mengumpat. Lalu dia siksa, dia kena siksa kubur. Maka di satu kubur ni dia disiksa sebab dia bersuci tidak habis. Sebab apa? Sebab dia tak berdeham. Berdeham kalau orang tahu, iaitu perbuatan kita membersihkan lagi, kita menghilangkan sisa-sisa baki najis yang tertinggal dalam saluran najis kita.
Berderham ni maksudnya kita meneran dan kita kita berderham lah. Penting kan? Kalau tak berderham, dibebangi saluran najis kita ni masih ada lagi sisa najis yang tertinggal, maka kita ni menakung najis, membawa najis tu. Yang ke-10, menekan bahagian bawah perut bagi perempuan. Kita kena tekan bawah perut. Tak kisah lelaki ke perempuan, sebab kita untuk kita mudah buang air. Sebab bahagian bawah perut ni adalah usus ni. Tekan sikit supaya mudah nak membuang air. Yang ke-11, jangan menghadap atau membentangkan kiblat. Sebab kiblat ni khas untuk kita ketika kita beribadat. Tapi kalau kita ni setakat nak buang air kan, bukan ibadat, dia cuma adat saja. Adat. Iaitu benda yang kebiasaan manusia buat, lumrah manusia. Kalau nak kiblat ni, bila kita nak solat, nak cukupkan, kalau nak buang air ni tak perlu nak kiblat. Kalau kita andai kata rumah kita ni, andai kata kalau kita nak buang air ni, pastikan kita jangan madhab kiblat lah. Tentu kalau depan ni kiblat, kita kena pandang ke kanan. Maksudnya kita buang air tu menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Tak boleh depan ni kiblat, kita buang air madhab kiblat. Ataupun kiblat ke depan ni, kita menghadap ke belakang. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau awak perasan bila awak buang air kat rumah awak kan, buang air, rupanya aku ni hendak kiblat ni, buang air ni. Tu tak apalah, dimaafkan lah. Benda dah jadi kan. Tapi kalau awak rasa awak mampu nak bertukar arah dengan buang air, awak tukarlah arah. Tapi pastikanlah awak ketika awak nak tukar arah tu, pastikan awak dalam keadaan yang selamatlah. Jangan mudaratkan. Jangan sampai kaki awak tu termasuk lubang tandas ke apa ke kan. Okey, seterusnya. Ini info info ni lah, info istilah. Buang air kecil, buang air besar. Kalau buang air ni bermaksud kencing atau berak. Buang air kecil bermaksud kencing, buang air besar bermaksud berak. Tapi Ustaz yakin lah awak semua tahu kataan ni. Cuma bezanya buang air ni bermaksud kataan yang elok lah, kataan yang sopan. Kalau perkataan yang agak kasar sikit, agak macam biasa kita guna, kencing, berak. Seterusnya, info, berhati-hatilah agar percikan air basuhan ketika beristinja tidak terkena pada pakaian atau tubuh badan kita. Kena hati-hati. Kena hati-hati ketika kita beristinja. Istinja ni bermaksud cebok lah. Cebok. Ketika kita nak cebok ni, pastikan gunakan air yang tidak terlalu kuat. Lebih lagi kalau kita gunakan pipe, jangan buka kuat. Juru kita istinja, kita cebok. Kan? Bimbang nanti dengan air kuat tu boleh menyebabkan percikan najis dan terkena pada badan kita ataupun kita punya pakaian. Elakkanlah. Jadi kalau kita nak buang air ni, kita nak beristinja ni, kita nak cebok, pastikan gunakan air yang sederhana dan terlalu kuat untuk elakkan percikan najis. Yang seterusnya ke-12, dilarang buang air di lubang yang ada haiwan di dalamnya. Ini yang dikata kalau awak pergi berkemping, pergi berkemah, masuk hutan, kalau awak nampak ada lubang, lubang kat mana, lubang kat batang pokok ke kan, jangan awak buang air ke situ. Jangan buang air ke situ.
Dibimbangi situ adalah tempat tinggal haiwan, tempat tinggal haiwan. Tak kisahlah udar ke, tupai tanah ke, ataupun rumah burung ke kan. Elakkan. Sebab kita sebagai orang Islam kita ni bukan setakat beradab sesama manusia, kita pun kena beradab dengan kehidupan yang lain. Sebab kehidupan yang lain pun adalah makhluk Allah. Kita kena beradab dengan haiwan, dengan tumbuhan dan segala kehidupan yang ada kat dunia ni. Itu sebagai orang Islam. Kena ingat tu. Yang kedua, di tempat orang berteduh. Tempat orang berteduh ni seperti bas stand ke, ataupun pondok tempat orang rehat ke, awak tak boleh buang air situ. Yang ketiga, di laluan orang ramai, tempat orang ramai lalang, tak boleh pun juga tak boleh nak buang air situ lah. Yang keempat, di dalam air yang bertakung. Contohnya kalau lepas hujan kan, ada beberapa air yang takung, tak boleh buang air situ. Dibimbangi akan mencemarkan alam sekitar. Air bertakung pun awak tengok, lecak dekat tanah pun awak dah rasa tempat tu macam dah kotor. Apatah lagi kalau ada orang buang air situ, lagilah kotor. Boleh menyebabkan pencemaran alam. Yang kelima, di air mengalir yang digunakan untuk bersuci. Di air mengalir yang digunakan untuk bersuci. Contohnya kalau sungai tu memang kawasan penduduk selalu gunakan tempat tu untuk mandi, untuk basuh baju, untuk bersuci. Tak boleh buang air kat situ. Bimbang nanti air yang dia gunakan untuk bersuci tu dia jadi kotor. Bayangkanlah kalau sungai tu memang sungai dekat kawasan hutan, memang kawasan tu memang tak ada penduduk berapa kan, boleh buang situ. Yang seterusnya, yang ke-13, cebok dengan tangan kiri. Tangan kiri, awak semua tahu kan, tangan kiri ni tangan untuk cebok, tangan kanan ni untuk makan, ataupun untuk buat kerja yang inilah, kerja yang baik. Tapi kalau tangan kiri ni untuk pegang benda-benda yang kotor. Tapi kalau anda kata kalau orang tu tak ada tangan kiri, dia ada tangan kanan, tak apalah, guna tangan kanan. Nanti bila nak makan, gunakan sudu. Bercontohlah. Dan seterusnya, yang ke-14, jangan bercakap atau berzikir. Tak boleh kita bercakap dalam tandas. Tak boleh nak berbual dengan kawan, tak boleh. Bayangkan kalau benda tu benda yang darurat, benda yang benda yang bahaya, boleh. Contohnya tiba kita nak tandas ni, dalam tandas ni ada orang ni, ada kawan kita ni. Tiba kita nampak, ada ular lalu kat kawasan tandas kan. Kita cakap dengan kita, ada ular. Itu tak apalah. Jangan kita bercakap suka hati. Kita berbual dalam tandas, seorang dalam tandas, seorang kat luar tandas, tak boleh. Atau berzikir pun tak boleh. Dalam tandas dah bawa benda yang ada nama Allah pun tak boleh, apatah lagi kalau berzikir, tak boleh. Yang ke-15, jangan menjawab salam. Sebenarnya bukan setakat menjawab salam je tak boleh, memberi salam pun tak boleh. Yang kita ni terlalu ada sangat nak kita nak beri salam, tutup tandas, tok. Assalamualaikum, ada orang tak dalam? Pula dah. Tak boleh. Ni anda kata kalau ada orang dalam tandas tu, dia jawab salam, salam ada orang, lagi tak boleh. Sebab tandas tu bukan rumah kita kan. Itu adalah rumah syaitan. Nak beri salam kat tempat lain, kat kelas ke, kat rumah orang ke, dekat jumpa kawan kat tengah jalan ke kan. Tak apalah.
Yang ke-16, jangan terlalu lama di dalam tandas. Kita janganlah lama dalam tandas. Kalau kita dah habis urusan kita dah buang air semua, dah selesai dah dah. Dah tak ada sekot lagi dah. Tandas pun dah flush, dah bersihkan tandas semua, jirut semua, keluar. Jangan kita dah lama. Ini tak. Ni dah lepas dah buang air dah semua dah selesai dah ke ni. Kita duduk atas tandas lama. Perangan termenung, bahaya lah. Tak boleh lah. Sebab tandas tu adalah rumah syaitan. Bimbang kalau awak lama nanti, macam-macam syaitan ganggu awak. Syaitan ganggu bukan ada hantu ke apa. Ganggu maksudnya ganggu awak punya fikiran. Fikir yang berbuka, fikir benda yang tak faedah. Jadinya jangan lama dalam tandas. Okay, yang seterusnya. Yang ke-17, keluar dengan kaki kanan. Tadi Ustaz cakap tadi, masuk tandas kaki kiri kan. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Dia berlawanan. Kalau masuk kiri, keluar kanan. Tapi kalau macam kita keluar daripada, kalau kita masuk dengan keluar surau, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Dia sebaliknya. Yang ke-18, membaca doa selepas keluar tandas. Dan kita lepas dah keluar, dah keluar tandas, baru kita baca doa. Doanya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa 'afani. Sekali lagi. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa 'afani. Artinya, dengan mengharapkan keampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kekotoran dari badan dan menyihatkanku. Kalau kita perhatikan doa ni kan, apa nak kena minta ampun ni? Sebab kita ni dalam tandas, sebenarnya kita tak boleh nak berzikir. Kita tak boleh nak berzikir. Jadi kalau tak berzikir, jadi kita ni macam kita tak boleh nak ingat Allah lah. Sepatutnya kita ni sebagai hamba Allah, kita kena selalu ingat Allah, berzikir. Tapi dalam tandas kita tak boleh buat. Itu yang bila kita keluar tandas, kita kena minta ampun dengan Allah. Sebab kita tak mampu nak berzikir. Kita tak boleh nak ingat Allah dalam tandas tu. Lepas kita dah minta ampun, barulah kita puji Allah. Sebab Allah bagi kita nikmat. Nikmat untuk buang air. Kalau kita buang air bermaksud kita dah dapat hilangkan segala kotoran dalam badan kita. Kalau kita dah hilangkan kotoran dalam badan kita, maka kita pun sihat. Cuba bayangkan orang yang tak mampu nak buang air. Makan boleh, tapi tak boleh buang air. Maka dia simpan dalam badan dia kan. Secara tak langsung pun najis pun banyak dalam badan dia. Najis banyak badan, banyak toksik dalam badan. Bila toksik banyak dalam badan, maka mudah kena penyakit. Yang ke-19, cuci tangan selepas keluar dari tandas. Kita kena cuci tangan. Satu lagi saya nak tahu awak, kalau kita istinja ni, cebok ni, sebenarnya kita kena guna sabun sekali tau. Bukan sekat dengan air je. Sebab konsep kita istinja ni, kita nak bersuci ni, nak menghilangkan najis ni, mesti kena hilang punya benda, iaitu bau, warna dan rasa. Kalau kita guna air je, mungkin hilang warna dan rasa. Rasa apa ni rasa ni? Adakah kita jilat? Najis ni. Tak. Rasa ni maksudnya kita rasalah tempat kita tu, tempat yang keluar najis tu, ada tak ada lekit ke, bibijit ke apa kan? Kalau tak ada tu, dah hilang dah najis. Cuma maksud rasa. Kalau kita beristinja ataupun kita cebok guna air saja, mungkin hilang rasa dan warna. Tapi bau akan hilang tak? Kebiasaannya bau memang tak hilang. Jadinya lepas kita cebok tu, kita istinja tu guna air, kita lumurkan sekali dengan sabun. Kita lumurkan sabun, kita bilas supaya hilang bau. Hilang bau pada tangan dan pada kawasan tempat keluar najis. Baru lengkap hilang 3 tu.
Tapi kalau tempat tu contohnya kalau kat tandas awam ke, dekat tandas tempat lain ke kan, luar kawasan rumah kita ke, tak ada sabun, tak apalah dia maafkan. Ni kalau rumah awak ni lengkap, ada sabun ada macam-macam lagi, gunakan supaya hilang 3 benda ni, maka kita jadi suci. Okay. Yang terakhir ialah yang ke-20, hendaklah menutup pintu tandas selepas keluar dari tandas. Ni sama lah tadi dengan nombor 7 tadi. Dengan nombor 7 iaitu tandas hendaklah ditutup atau terhalang daripada pandangan awam, iaitu orang lain. Ini ketika kita dalam tandas. Tapi bila kita dah keluar dari tandas, dah selesai guna tandas, pun mesti kena tutup pintu tandas juga. Ini berdasarkan beberapa perkongsian ustaz yang lain. Ada satu kisah ni, ada satu ni, kes ni. Ada satu rumah tangga ni sentiasa tak terteram. Selalu berlaku pergaduhan, perselisihan faham. Yang penting tak aman lah dalam satu rumah ni. Bila dia kaji tentang apa yang berlaku dalam rumah dia ni kan, apa yang diorang rutin yang diorang selalu buat, rupanya pintu tandas diorang tak tutup. Walaupun tandas tu dah tak digunakan, pintu tandas tu tak tutup. Maka apa yang berlaku? Maka syaitan-syaitan yang ada dalam tandas tu masuklah dalam rumah dia. Mudah masuk rumah dia, maka mudahlah syaitan tu nak menghasut, nak membersihkan perkara-perkara yang tak baik dalam keluarga tu. Maka mudahlah berlaku pergaduhan, perselisihan faham. Bila benda ni dapat tahu, dia keluarga tu jaga adab-adab tentang apa keluar masuk tandas ni, tutup tandas. Alhamdulillah, maka keluarganya alhamdulillah dah tak macam dululah, pulihlah daripada berlaku pergaduhan semua. Penting nampak macam bendanya yang macam kecil, tapi sebenarnya beri kesan yang agak besar. Okay, seterusnya kita tengok info. Yang pertama, hendaklah dibersihkan tandas selepas digunakan. Selepas kita guna tandas, kita mesti bersihkan. Yang kedua, pam tandas dan pastikan tiada kekotoran dan kesan yang tertinggal. Pam tandas tu, lepas guna pam tandas. Lepas pam tandas tu, tunggu dulu. Tunggu dulu bila dah air tu dah siap pam. Kalau dah tak ada lagi sisa-sisa najis yang tertinggal, baru keluar. Ni kalau ada lagi, tunggulah. Tunggu kita isi air dalam baldi ke kan, kita jerut, ataupun tunggu air dalam tangki pam tu penuh, kita flush lagi, bagi hilang semua tu. Yang ketiga, tinggalkan tandas dalam keadaan lantai kering dan tiada air yang bertabung. Ini bukannya bermaksud awak buang air tu kan, awak tunggu je sampai kering, tak ada. Ini lebih bermaksud kepada kalau tandas tu tersumbat, pastikan hilangkan sumbat dia tu. Jangan ada air yang bertakung, sebab nak mengelakkan daripada berlaku kemalangan ke, licin ke, tergelincir ke. Satu lagi, kena sentiasa tengok tandas tu. Kalau tandas tu dah berlumut ataupun dah mula macam ada benda yang licin, kotor yang boleh agak-agak boleh mendatangkan bahaya, bersihkan, berus, biar sampai lantai tu agak selesa untuk dipijak dan selamat. Pastikan. Okey. Baiklah, itu saja pengajaran Ustaz pada hari ini. InsyaAllah lah kita akan sambung pada masa akan datang. InsyaAllah kita tangguhkan pelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baiklah murid, jumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.